Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi diberi peluang dan juga masa oleh Allah untuk kita istiqamah berada di rumah Allah, istiqamah berada di dalam majlis ilmu. Bukan satu perkara yang mudah untuk kita istiqamah berada di dalam majlis ilmu, kerana ia memerlukan kepada kesungguhan, memerlukan kepada memerlukan kepada minat yang mendalam terhadap ilmu yang kita belajar. Mudah-mudahan sepanjang tahunlah, kalau kita kira tahun 2023 ni akan berakhir, tetapi kita masih lagi bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pejak-celek kita hampir dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tak sampai 100 hari dah. Tak sampai 100 hari akan menemui kita, insya-Allah, sekiranya kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kok mana-mana pun kita kena ada perancangan, kita kena ada sesuatu untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan yang seterusnya, supaya kita tidak tertinggal dalam apa sahaja yang kita buat. Lebih-lebih lagi untuk kita sambut bulan Ramadan. Bila berakhirnya bulan ataupun berakhirnya tahun, walaupun dalam Islam ni kita kira tahun kita ni bermula dengan bulan Muharram, tapi tak apalah, orang kita ni dia guna tahun baru ni iaitu baru Masihi. Tak apa. Apa yang penting, kita kena muhasabah. Kita kena muhasabah, kita kena tengok, kena check and balance secara mana amalan-amalan hak kita buat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul khasirun.
Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Kitalah orang yang beriman kepada Allah, bukan orang lain. Kita yang ada pada pagi ni adalah kita lah, orang yang beriman kepada Allah. Allah Ta'ala pesan kepada orang yang beriman kepada Allah, gabar dia? Wal tanzur, mu kena tengok dalam diri kamu. Setiap orang dia kena tengok dalam diri dia. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apakah amalan-amalan hak dia buat, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kebajikan hak dia buat ni, lighad, boleh menjadi bekal untuk dia berjumpa dengan Allah. Contohlah setahun, hari ni 29, setahun dah lebih kurang, amalan-amalan hak kita buat, qabliyahnya, ba'diyahnya, puasa sunatnya, tahajudnya, baca Qurannya, macam-macam kita buat. Adakah amalan-amalan tersebut kita boleh bawa jumpa dengan Allah apabila kita mati esok? Allah Ta'ala kata, wattaqullah, dan kamu hendaklah bertakwa kepada Allah. Wala takunu kallazina nasullah, jangan kamu jadi orang yang lupa kepada Allah. Allah Ta'ala pesan, mu jangan jadi orang yang lupa kepada Allah. Wal'iyazabillah. Majlis ilmu tak ada, semaya jemaah tak ada. Masjid ni dia berhenti untuk apa? Untuk berok kecil je. Moga percuma, tak kena bayar. Masjid ni dia berhenti untuk apa? Untuk kecil berok. Nak pergi tanda awal kena bayar. Jadi masjid tempat dia berhentinya mana? Jambil untuk berok dan juga untuk kecil. Wal'iyazabillah. Jangan kamu jadi orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Kalau dia ni jadi orang yang lupa kepada Allah, akhir sekali Allah Ta'ala lupakan dia kepada Allah. Bila Allah Ta'ala lupakan dia kepada Allah, dia tak cara dah atas dunia ni. Dia tak cara ke semayang, tak cara halal haram, tak cara benda baik, benda buruk, dia benda belaka. Ulaika humul khasirun. Orang lagu ni orang yang sangat-sangat rugi. Sebab itulah orang panggil petunjuk, taufik dan hidayah Allah Ta'ala ni sangat besar. Sangat besar dan juga sangat bernilai, yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Sebab itulah hamba dah royak semua-semua dah doa yang Allah Ta'ala ajar, doa hak Nabi ajar. Kita boleh baca lepas sembahyang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ni kita duk baca sama-sama. Dia kita baca juga, wajib baca dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap kali semaya, hatta semaya mayak pun, ihdinas siratal mustaqim. Dia ulang waktu lah. Bapa? Kerana bawa berada di atas jalan yang benar ni bukan perkara yang mudah. Setiap hari, setiap masa, setiap saat kita digoda oleh syaitan, digoda oleh nafsu. Sebab itulah setiap kali semaya, ihdinas siratal mustaqim. Dia ulang-ulang. Walaupun benda yang sama, sering diulang-ulang dan wajib diulang. Kerana kita nak minta Allah Ta'ala kekalkan kita di atas hidayah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dan Allah Ta'ala tak bagi kepada orang lain. Butuhlah kita di saat orang banyak melakukan perkara-perkara maksiat, banyak melakukan mafsadah, kita dijaga oleh Allah. Orang luar ni duduk mengarut. Banyak manusia buat benda-benda hak mengarut.
Tapi Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala pelihara kita. Ini satu nikmat yang tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Dan nikmat ini kita kena jaga sungguh-sungguh. Amu sebut tu, moga minggu depan tu tahun baru dah. Jumaat depan tu tahun baru dah. Jadi kesempatan yang ada ni, amu nak peringat ke diri ambo dan juga adik kakak muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita masuk pengajian kita seterusnya, iaitu Hayatut Tabi'in. Kisah Tabi'in yang seterusnya, iaitu bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Siapa dia ni? Kita nampak dah. Bin Muhammad bin Abu Bakar. Dia ni adalah cucu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qasim ni adalah cucu kepada sahabat Nabi yang pertama, sahabat Nabi yang paling ulung, khalifah yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Qasim ni dia lahir ketika mana pada akhir zaman pemerintahan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni khalifah yang ketiga. Akhir pemerintahan Uthman bin Affan, lahirnya Al-Qasim ini, yang mana Al-Qasim ini apabila ia lahir, dia telah dibesarkan dan dia telah diberi didikan dan juga tarbiyah oleh seorang perempuan yang mulia, oleh seorang perempuan yang mulia, yang baik hati, yang sayang kepada dia, iaitu siapa? Mak saudara dia, iaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah ambil Qasim ni duduk di rumah dia. Duduk di rumah dia, tarbiyah dia, belajar dengan dia. Dia juga belajar dengan sahabat-sahabat hak lain-lain. Aisyah ni banyak meriwayatkan hadis. Kita belajar ke hamba sebut 7 orang sahabat-sahabat Nabi hak paling banyak meriwayatkan hadis, antaranya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Qasim ni dia belajar dengan Aisyah. Dia belajar dengan sahabat-sahabat yang lain. Aisyah orang panggil mak saudara dia lah. Didik dia, tarbiyah dia, membesar di rumah tu. Dan kita kena ingat, rumah tu adalah rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana di dalam rumah tersebut adanya makam ketiga-tiga khulafa ar-rasyidun dan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya rumah yang mulia. Diceritakan masa dia lahir tu, masa dia lahir dan dia membesar di rumah Aisyah, makam itu masih lagi ada, cuma ditutup dengan batu-batu yang ada di masjid, di keliling masjid pada masa itu. Dan pernah ditanya oleh Qasim, dia kata, wahai mak saudara aku, di manakah kubur cucu, kubur datuk dia? Duk mana kubur datuk dia? Aisyah pun tunjuk, inilah kubur datukmu. Dan adakah di sebelah tu makam ataupun kubur Nabi? Ya. Dan di sebelah lagi adalah kubur Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tengok dalam peta. Kita tengok dalam peta. Lah ni hamba tak tahulah. Orang panggil kedudukan sama ada berubah ataupun tidak, wallahu alam. Cuma kedudukan semasa ketiga-tiga tu berada di rumah Aisyah, mula-mula atas kalinya Nabi lah, mula-mula makamnya makam Nabi. Bila Abu Bakar ni mati, maka dia diletak katifai di bahu Nabi.
Dia tidak tandai sama tinggi dengan Nabi, dia turun letak di bahu Nabi. Ni jasad Nabi. Ni adalah bahu Nabi, ni diletakkan kepala Abu Bakar As-Siddiq. Bila Sayyidina Umar mati, maka jenazah Sayyidina Umar, kepala dia diletak di pinggang. Ada setengah riwayat kata rijlai, kaki. Tapi hamba tengoknya di pinggang Abu Bakar As-Siddiq, maka jadi supaya tangga. Abu Bakar di bahu Nabi adalah jasad Nabi, di bahu Nabi adalah Abu Bakar, dan di pinggang Abu Bakar adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. 3 jenazah orang yang mulia berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-Qasim dia tengok dengan mata kepala dia. Hak menariknya disebut dalam sirah, kedua-dua Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar ni dia mati sama umur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Umur berapa Nabi wafat? 93. Jadi Nabi mati umur 93, Abu Bakar 93, Umar 93. Ni insan yang sangat bertuah kerana dia ditanam bersama-sama dengan Nabi. Sama ada Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar. Hak menariknya hamba cerita dah dulu Umar. Umar ni sepatutnya asalnya dia tanah lain. Tanah lain. Sebab apa? Sebab tepi Abu Bakar ni adalah jenazah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah dia rakyat dah, kalau aku mati aku nak tanah di tepi ayah aku bersama-sama dengan suami aku. Tiba-tiba ketika mana Sayyidina Umar ditikam, ketika mana semaya subuh, dia pun Sayyidina Umar panggil anak dia. Dia kata, wahai Ahmad, Abdullah, mugi jumpa dengan Aisyah, minta izin dia, kalau aku mati aku nak ditanah tepi Abu Bakar sahabat aku. Tu cerita dia. Abdullah pergi royaklah hasrat Sayyidina Umar. Apabila dia mati, dia nak ditanam di tepi Sayyidina Abu Bakar. Maka bila khulafa, bila Amirul Mukminin masa tu minta dengan Aisyah, duk tengah nazak, nak tengah mati ni, tak tergamuk lah dia. Kata tak boleh, ni tempat aku dah kena royak lagu tu. Tak betul. Dan apa yang dilakukan oleh Aisyah, betul lah. Tak apalah, aku benarkan orang panggil Umar ditanah di sebelah Abu Bakar. Abdullah pun balik. Dia kata, wahai ayahku, Aisyah telah bagi kebenaran untuk apabila mu mati, mu ditanah tepi Abu Bakar. Umar kata, betul lah dia bui. Moga aku ni tak mati lagi. Nak ayat Umar ni, sifat dia, moga aku tak mati lagi ni, dia tak berani nak tolak. Moga aku hidup lagi. Aku nak bila aku mati, mu kena minta izin semula dengan Aisyah untuk tanah jasad aku tepi Abu Bakar. Lah ni dia bui lah, moga dia tak tergamuk dengan aku hidup lagi. Nanti aku mati, mungkin minta pula dengan Aisyah. Mati Sayyidina Umar, bawalah jenazah dia ke rumah Aisyah. Ketuk pintu. Dia kata, wahai Aisyah, Umar nak masuk ni. Aisyah kata, aku benarkan dia masuk. Masuk, maka ditanihlah jasad Sayyidina Umar di sebelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap belakang tanah. Aisyah berkata, sebelum adanya jasad Sayyidina Umar, aku tak pakai tudung, aku tidak tutup aurat, kerana hak mati itu suami aku, hak mati itu adalah ayah aku.
Apabila Umar berada di sini, maka aku kena tutup aurat aku. Kerana Umar adalah ajnabi. Dia tidak suami aku, dia tidak ayah aku. Waraknya ummahatul mu'minin. Padahal mati dah. Padahal mati dah. Tapi dia nak jaga status dia sebagai isteri Nabi ni, dia tutup aurat. Kerana Umar ni tak jadi gapo raga dia. Tu selingan sedikit berkenaan dengan maqam ataupun kubur Nabi Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi Al-Qasim ni dia membesar di rumah Aisyah dan dia belajar dengan sahabat-sahabat Nabi hok besar-besar, hok hebat-hebat. Akhir sekali bila dia membesar, jadilah dia orang alim. Jadilah dia orang yang hebat. Siapa dia digolongkan oleh orang-orang Madinah pada masa tu fuqahaul Madinah. Tok pakai ulama fiqh Madinah ni ada 7 orang. Termasuklah Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Nak ayak bisa tak bisanya Al-Qasim ni, hebat tak hebatnya Al-Qasim ni, apabila dia membesar, orang Madinah panggil dia ni tok fiqh. Ulama orang panggil orang Madinah ni panggil ulama. Siapa digolongkan ditulis oleh ulama sirah sebagai fuqaha us-sab'ah. Adalah 7 orang tu. Mana sebutlah nak jimat masa. Jadi salah seorangnya siapa? Iaitu Al-Qasim. Hebat dia. Dia pakar hadis. Dia pakar fiqh. Bab hukum hakim ni dia boleh. Orang panggil boleh jawab dengan baik. Bab hadis pun dia banyak meriwayatkan daripada hadis-hadis daripada Aisyah dan juga hadis-hadis daripada orang panggil sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ni adalah siapa? Adalah Al-Qasim. Cucu kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nak ayat alim tak alim dia ni, nak ayat orang hormat tak hormat kepada dia ni, pada zaman Abbasiyah. Semasa zaman Abbasiyah, pemerintah pada masa tu nama dia Al-Walid bin Abdul Malik. Kita baca dalam sirah antara khalifah yang memerintah Daulah Al-Umayyah, nama dia Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa tu Al-Walid bin Abdul Malik ni dia bercadar. Dia cadar nak membesarkan Masjid Nabawi. Hok adalah ni lah Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Dia cadar nak besar Masjid Nabawi hok ada zaman dulu. Tu dia nak besar. Tapi pembesaran dia ni kok mana-mana pun akan ada masalah. Sebab apa? Sebab dia akan pecah ke empat dinding yang ada dan dia terpaksa merobohkan rumah-rumah ummahatul mu'minin radhiyallahu taala anha. Dia kata kalau aku nak besar Masjid Nabawi ni, aku kena pecah dinding-dinding dia. Lepas tu aku kena robohkan rumah-rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia nak besar. Ni Abdul Malik Al-Walid bin Abdul Malik hasrat dia nak besar Masjid Nabawi. Lepas tu dia kena robohkan dinding-dinding tadi. Dia terpaksa merobohkan juga rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jadi lagu tu kok mana-mana pun mesti ada pro and kontra di kalangan penduduk Madinah pada masa tu. Maka Gubernur Madinah pada masa tu bernama Umar bin Abdul Aziz. Cerita Umar ni panjang lah. Tapi nak royaknya dia ni pemerintah khalifah yang sangat adil. Hak tu ambil cerita semula. Jadi Al-Walid bin Abdul Malik dia tulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur di Madinah untuk dia tanya pandangan
Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Nak oyaknya Umar, dia tanya pandangan ulama dulu. Nak ambil, nak buat dalam apa-apa tindakan. Dia tak tinggal ulama. Umar dia tak boleh tinggal ulama. Jadi Al-Walid bin Abdul Malik ni, dia tulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur di Madinah pada masa tu. Baca surat aku ni depan Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Tanya pandangan dia. Dia setuju ataupun tidak. Kalau dia setuju, buat. Kalau tak setuju, jangan buat. Maka Umar bin Abdul Aziz baca surat tadi. Satu persatu. Baca. Akhir sekali, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar bersetuju dengan cadangan Al-Walid bin Abdul Malik. Dia lama dah ada hasrat untuk membesarkan Masjid Nabawi. Hak paling hebatnya dia sendiri pergi peracur dinding-dinding masjid. Dan dia sendiri merobohkan rumah orang panggil isteri-isteri Nabi. Bila penduduk Madinah ni tengok, tak kata apa. Dia kata ulama buat barang tak betul. Maka tidak timbullah isu. Tidak geger. Sebab apa? Sebab ulama sendiri menunjukkan contoh yang baik. Dia sendiri duduk merobohkan dinding-dinding masjid, duduk merobohkan rumah isteri-isteri Nabi. Dia sendiri duduk depan. Menyebabkan apa? Menyebabkan penduduk Madinah boleh, penduduk Madinah, penduduk Mekah, orang panggil tidak jadi masalah. Lebih-lebih lagi penduduk Madinah lah. Nak oyaknya Umar dia tak tinggal ulama. Hak geger pada hari ininya sebab Umar dia tinggal ulama. Dia buat gapo-gapo dia tak tanya ulama dulu. Dia panggil buat konsert Coldplay. Lepas ni nak panggil banyak lagi. Orang panggil konsert daripada luar. Perbadanan stadium Bukit Jalil dia sakit kepala dah. Punah-pulak lah pada aku. Dia tak tanya ulama. Dia buat dulu. Lepas tu baru royak ke ulama. Lepas tu ulama juga nak kabir. Orang panggil bahasa Kelantan nak kabir. Nak backup perbuatan dia tu. Macam-macam dalih hak tu bik. Gotu lah, boni lah, gotu. Ni sikap yang tidak baik. Sepatutnya ulama dia nak buat gapo-gapo, dia kena rujuk ulama dulu. Sebab tu siapa-siapa pergi stadium semalam. Bicara dai Nusantara, Ustaz Abdul Somad ada. Ustaz Azhar Idrus ada di stadium semalam. Penuh stadium. Kalau kita dengar ucapan ataupun syarahan perdana yang disebut, yang diungkapkan ataupun yang disebut oleh doktor ataupun profesor Dr. Ustaz Abdul Somad ni, dia royak kepada kita, dia nukil kata-kata daripada Al-Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi ni adalah ulama yang hebat, ulama tafsir. Nama tafsir dia Tafsirul Kabir, karangan Al-Imam Fakhrul Razi. Dia kata Imam Fakhrul Razi ni sebut ada 5 perkara. Dia kata ad-dunya bustanun zuyinat bi khamsati asya. Dia naqal kata-kata daripada Imam Fakhrul Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia kata dunia ni bustan, taman. Dunia ni ibarat sebuah taman. Zuyinat, dihiasi taman-taman ni, dihiasi taman yang ada ni dengan 5 perkara. Dunia ni ibarat taman, yang mana taman ni dihiasi dengan 5 perkara. Yang pertama dia kata ilmul ulama, ilmu ulama. Ilmunya ulama, adanya ulama yang berperanan. Yang kedua adlul umara. Yang kedua keadilan pemimpin. 2 perkara. Yang ketiga ibadatul ubad, orang-orang yang ahli-ahli ibadat lah, ahli-ahli ibadat.
Yang keempat, amanatut tujar, iaitu orang yang menego dengan adil. Yang kelima, nasihatul muhtarifin, dan juga nasihat pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Kalau dia ni medik, kena dengar nasihat doktor. Kalau dia ni ulama, kena dengar nasihat ulama. Kalau dia ni engineer, kena dengar nasihat engineer dalam bab dia. Medik, doktor, dalam bab dia kena pakar hak dia. Ulama dalam bab dia kena dengar hak dia. Nak sebutnya adilul ulama, orang panggil ilmul ulama, dan juga adil umara ni dua perkara yang sangat penting. Keadilan ulama, keadilan pemerintah. Bagaimana pemerintah ni nak adil? Kerana ulama tu betul dia. Kerana dia rujuk ulama, dia tanya ulama, dia tanya fatwa ulama, barulah dia akan jadi adilul ulama, adilu al-umara. Barulah dia akan jadi pemerintah yang adil, pemimpin yang adil. Sebab apa? Sebab dia rujuk ulama. Dia sebut semalam, kita bangga dengan orang panggil Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang membuka Palestin. Kita nampak dia ni sebagai pemimpin. Salahuddin Al-Ayyubi, kita nampak dia ni panglima perang, kita nampak dia ni dia pemimpin yang hebat. Tetapi rupa-rupanya dia ni belajar dengan ulama. Dia belajar dengan ulama, dia baca kitab-kitab ulama. Sultan Muhammad Al-Fatih, kita nampak dia ni pemimpin yang hebat, boleh buka kota Konstantinopel. Tapi hakikatnya dia belajar dengan ulama, dia rujuk ulama, dia berdamping dengan ulama. Ulama yang hamba sebut sininya ulamaul akhirah, bukannya ulamaud dunia. Kita belajar dalam kitab, ulama ni ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia ni dia guna dalam Quran, dia guna dalam hadis, dia putar kata-kata Nabi, dia putar hadis. Sebab apa? Sebab dia nak bodek pemimpin dia. Tu ulama dunia. Tapi ulama akhirat, dia buat, dia royak benda-benda walaupun tak betul dengan pemimpin, tak betul dengan pemerintah, dia tetap royak benda yang betul. Walaupun pemimpin tak suka, walaupun pemimpin dia marah, dia tetap berkata perkara-perkara yang benar. Kalimatu haqqin inda sultanin jaid, bercakap benar di hadapan pemerintah yang zalim. Sebagaimana kita baca minggu lepas, minggu sebelum ni, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, apa yang dilakukan oleh tabi'in, ni ulama akhirat, ulama yang hebat. Al-Hasanul Basri kita baca minggu lepas, bagaimana dia tegur siapa? Al-Hajjaj. Ni ulama akhirat. Tapi ulama dunia, dia putar belik habis dalil-dalil, hujah-hujah, sebab dia nak menyenangkan hati bos dia, menyenangkan hati pemimpin dia, supaya pemimpin dia tak marah ke dia, tak cabut jawatan dia, tak cabut pakat dia. Maka dia rela buat segala-gala nak mengaminkan, nak mengiyakan apa yang pemimpin dia buat walaupun tak betul. Kita akan jumpa di akhir zaman. Tetapi apa yang berlaku kepada Al-Qasim, alhamdulillah hebat, kerana Al-Walid bin Abdul Malik dia rujuk Al-Qasim dulu. Dia rujuk Al-Qasim dulu. Bila pembesaran orang panggil Masjid Nabawi berlaku pada masa tu, tiba-tiba seorang maharaja Rom, dia tahu nak buatnya, nak besarnya Masjid Nabawi, maka dia telah menghadiahkan 1,000 karat emas. Dia telah menghadiahkan 1,000 karat emas dan juga 100 orang pekerja mahir. Untuk apa? Untuk membesarkan Masjid Nabawi. Dan dia telah membekalkan 40 kotak. Dia panggil Fusai Fisak. Fusai Fisak ni disebut sini kepingan kecil kaca-kaca
yang berwarna-warni dan disusun dengan bentuk menarik untuk menjadi hiasan di dinding istana. Siapa buat ini? Maharaja Rom kepada Amirul Mukminin pada masa itu. Orang kafir ni. Maharaja Rom orang kafir, tapi dia bagi hadiah. Maka hadiah tu diterima oleh Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar untuk dia hias Masjid Nabawi. Maknanya walaupun pemberian daripada Maharaja Rom, tetapi Al-Qasim dengan ijtihad dia, dengan kealiman dia, dengan kehebatan dia, dia ambil barang-barang tadi, dia guna untuk pembesaran Masjid Nabawi. Comel ke perjalanan negeri, perjalanan negara, perjalanan setempat apabila pemimpin dia rujuk ulama. Hak berlaku pada hari ini, pemimpin dia tinggal ulama. Dia tinggal ulama yang betul-betul tegur tentang kejahatan. Kita tengok apa yang berlaku sehari dua ni, bagaimana serangan bertubi-tubi kepada Ustaz Azhar Idrus. Serangan bertubi-tubi. Serai batas tubuh Ustaz Azhar Idrus. Serai segala-gala berkenaan dengan Ustaz Azhar Idrus. Sebab apa? Sebab soalan yang dijawab oleh Ustaz Azhar Idrus tak sama dengan dia jawab soalan itu. Mana sebulah isu gapo nak royaknya serangan bertubi-tubi kepada Ustaz Azhar Idrus. Tetapi Allah Ta'ala jaga Ustaz Azhar Idrus. Semakin ditekan, semakin dikecil, orang tengok dia ceramah online berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu. Semakin orang kecil dia, semakin orang marah ke dia, semakin bertambah viewers dia, semakin ramai orang minat kepada dia. Ni khijai Allah. Ada seorang doktor marah sungguh dia kepada Ustaz Azhar Idrus. Dia kata Ustaz Azhar Idrus ni tak ada tauliah. Bagaimana seorang pemain muzik boleh jadi seorang ustaz pelik ni, dia kata. Ni scammer ni. Dulu guru muzik, patut duk ngajar autoriti, tak ada tauliah pun. Patut tiba-tiba guru muzik jadi ustaz. Ni barang pelik ni. Dia marah ke Ustaz Azhar Idrus. Apa yang berlaku? Klinik dia di Terengganu orang boikot. Tak ada orang pergi klinik dia. Mana sebutlah nama gapo klinik. Tak ada orang klinik di klinik, tak ada orang pergi. Kabar-kabar kemarin dulu permohonan maaf secara terbuka kepada Ustaz Azhar Idrus. Baru mari minta maaf. Baru mari minta maaf. Bila orang boikot kedai dia, baru klinik dia, tiba-tiba mari minta maaf apa? Tak ada orang nak pergi. Ustaz Azhar tak jawab gapo-gapo. Bila dia kata ke Ustaz Azhar tak kata gapo senyap. Dia mari tu pun tak jumpa dengan Ustaz Azhar Idrus, jumpa dengan wakil keluarga dia. Minta maaf lah bapa sebab duk kata macam-macam. Macam bagaimana Ustaz Azhar Idrus dia kata tak ada tauliah, boleh ngajar autoriti. Tu barang mengarut belaka. Tapi nak oyak becinya dia kepada ulama, beci dia kepada orang hak ngaji agama, dia sanggup kata macam-macam. Nak oyak cerita Ustaz Azhar Idrus ni dalam satu cerita lah sebelum mu tutup. Dia pergi satu masjid. Dia pergi satu masjid, dia buat kutip pada umur. Supaya tempat kita lah. Boleh 200,000. 200,000 kutip pada umur dia 200,000. Maka masjid kata, dia ni lah, di rumah ni, kita putus nak wui ke Ustaz Azhar Idrus 200,000. Bukan dia minta. Maka masjid putus kata 200,000 kita wui ke Ustaz Azhar. Akhir sekali dia mau nigi wui duit ke Ustaz Azhar kata, tidak duit ambo ni kata 200,000 ni duit masjid. Oh kalau kita kak, dia molek mengaji ke masjid nak wui kita dah. Dia kata tidak duit ambo, kata duit masjid. Ambo tak boleh ambil. Ambo ambil duit masjid bui je. 200,000 ni bukan duit ambo. Akhir sekali atak klik. AJK ni berkerah nak wui juga 2-3 kali duk pasal kata gini, kita janji masjid wui kamu 200,000, masjid nak wui kamu 200,000 boleh, tapi masjid kena janji kamu 200,000 ni kena wui ke anak yatim. Dia lipat kata nak oyaknya kalau dia ni nak ambil piti
Sebab orang dia buat nganyi ke dia, minta 40,000, minta 40,000. Penceramah. Dia tak royak nama. Dia letak gambar Ustaz Zaid dulu, duk ceramah. Ni jahat orang lah ni. Jahat orang lah ni, dia kata penceramah, duk mengajar masjid, minta 40,000. Dia tak royak nama siapa. Dia letak gambar Ustaz Zaid dulu, dia bela muka. Siapa kau ni, dia tak royak siapa. Ni kerja jahat. Orang nak jatuh ke ulama, nak jatuh ke orang alim. Kerana apa? Kerana dia bercakap benar, benda hak betul. Dia tidak boleh pemerintah, dia tidak jilat pemerintah, dia tidak berlaku. Hak pemerintah buat tak betul, dia royak. Tapi dunia pada hari ini khenak kepada dia, buat macam-macam kepada dia, tapi wala yakhafu laumata laim. Tak usah bimbang lah. Allah Ta'ala royak kepada kita, mu jangan takut dengan celaan orang yang mencela. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala jaga kamu, Allah Ta'ala memberi kehebatan kepada kamu. Kerana hebat mu atas dunia ni bukan sebab manusia, tapi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak royaknya trend. Orang-orang yang tak kenal kepada ulama yang bercakap benar, sebagaimana Al-Qasim ni, dia akan burukkan secara luaran, burukkan secara dalaman, kerana nak menjatuhkan ulama-ulama seperti ni. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jaga orang yang bercakap benar, Allah Ta'ala jaga orang yang benar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita dengan ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama yang masih hidup lagi di atas muka bumi ni. Jadi Al-Qasim ni, dia mati umur dia lebih kurang 72 tahun. Dia mati umur dia lebih kurang 72 tahun. Dia mati ketika mana perjalanan dia menuju ke Mekah. On the way nak pergi Mekah menunaikan haji, Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Dia ni orang yang hebat lah. Sebagaimana hebatnya dia, begitulah hebatnya juga datuk dia dan juga anak dia. Cukuplah sekata itu dulu. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.